Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang bagi saya berucap, berbahas bagi maksud B4 di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya, di mana tambahan sebanyak 48.77 juta ringgit dikehendaki untuk menampung kos urusan termasuklah persediaan awal pilihan raya umum yang ke-13. Datuk Pengerusi, bila disebut oleh Yang Berhormat Ledang tadi tentang perbelanjaan yang begitu besar, kita pun harapkan kepada perubahan yang bukan sahaja berbentuk dari kacamata luar, tapi perubahan mendasar. Dan saya ingin bangkitkan di sini antara kekecewaan yang kami dapati daripada permulaan ada sebuah jawatan kuasa pilihan khas untuk menambah baik sistem pilihan raya. Malangnya jelas di sini banyak kekurangan khusus bila berkait dengan kebersihan atau pembersihan daftar pemilih induk. Saya bangkitkan di sini banyak laporan yang telah diberikan kepada media, termasuklah oleh Merdeka Center dan NIEI untuk suku bagi tahun 2010 dan awal 2011, yang menunjukkan sekurang-kurangnya 8% daripada kesemua jumlah pengundi kita ini tak dapat dikenal pasti. Jumlah itu hampir 1 juta rakyat Malaysia yang tidak diketahui asal-usulnya dan terkandung dalam daftar pemilih. Tapi berbalik kepada jawatan kuasa pemilih ini, kerana akan digunakan, saya nak cepat habiskan. Merdeka kemudian Center. Yang Berhormat boleh teruskan. Saya dah jawab Merdeka Saya Center. nantilah Yang Berhormat, bukan hari inilah saya nak habiskan. Ya. Pendek saja. Saya Merdeka pertamanya Center tak yang betul. antara permohonan Datuk Pengerusi yang dipinta, kerana dah ada beberapa kelemahan yang diakui, maka saya sendiri dan menyaksikan janji daripada Timbalan Pengurusi SPR ini sebelum jawatan kuasa pilihan diwujudkan untuk ataupun supaya sistem daftar pemilih itu diaudit. Kalau diaudit, sekurang-kurangnya dapatlah kita mengenal pasti kelemahan untuk diperbaiki bersama. Dalam forum sinar itu, beliau menjanjikan kesediaan. Malangnya, apa yang dilakukan oleh MIMOS adalah dilakukan dalam bidang kuasa yang sangat terhad, dan saya nampak kalau kita nak bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh negara luar, India lah, kita ambil contoh India, dia pembersihan sistem daftar pemilih dia merupakan sistem yang berterusan. Jadi kalau duit ini diguna pakai untuk membersihkan daftar pemilih secara berterusan, termasuklah memeriksa di peringkat lapangan, cari ke alamat tu, cari pengundi. Dia bukan tanggungjawab parti politik sebenarnya untuk membuat kerja-kerja ini, tapi di negara India dilengkapkan sebagai tanggungjawab SPR. Saya pohon kerajaan bila melihat perbelanjaan kena ambil kira faktor yang terpenting ini. Saya ambil contoh keputusan berkait dengan daftar pemilih, kerana ini begitu besar. Keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes Haris Muhammad Saleh atau Yang Pengerusi versus Ismail bin Majin, Returning Officer, tahun 2001. Dengan izin keputusan itu, the instances of non-citizens and phantom voters in the electoral roll as disclosed at this trial may well be the tip of the iceberg. It is common knowledge that an influx of illegal immigrants has plagued Sabah for some years. It is a well-known fact that it had appeared in the local dailies too frequently. The exposure of fraudulent practices such as massive registration of phantom voters is time-consuming. However, it has to be done if we wish to defend and preserve the meaningful practice of democracy in Malaysia as custodians of free and fair elections. The SPR is bound to do it. Bukannya kerja parti-parti politik atau pengerusi. Dan saya fikir memang masalah ini semua dikenal pasti dengan ayat paling popular jawatan kuasa pilihan khas. Apa dia kata? Jawatan kuasa ini mengambil maklum. Tapi bila kita nak, apa yang kita mahukan adalah keputusan yang memastikan SPR melaksana kesemua tuntutan atau cadangan ini. Saya nampak daripada 10 rekomendasi yang dibuat oleh laporan awal PSC, 6 ditolak oleh SPR. 6 ditolak. Dan daripada 3 daripada 22
daripada 22 rekomendasi yang terbaru, hanya 3 yang mempunyai had jangka masa. Jangka masa untuk dilaksanakan di bawah item 1.5, 3 bulan baru boleh dilaksanakan. Sedangkan pilihan raya umum akan berlangsung bila-bila masa lagi. Itu daripada tema-tema dan kenyataan Perdana Menteri tentunya. Kedua, item 6.2 di bawah Code of Conduct bagi kerajaan sementara juga mengambil masa 3 bulan. Dan terakhir, untuk item 13.4 bagi pendaftaran automatik sampai setahun baru dilaksanakan. Jadi nampak sangat dia bila daripada rekomendasi awal yang dikeluarkan oleh PSC, dia kata wajib dilaksana sebelum pilihan raya umum yang akan datang. Sekarang hanya 3 daripada 22 yang diambil kira dengan had masa. Jadi kerana ini, Datuk Yang di-Pertua, saya nak rujuk satu perkara saja, iaitu sejarahnya. Sejarah dalam Dewan Yang Mulia ini, pelbagai banyak pindaan yang telah diperkenalkan bagi mengawal selia memastikan bidang kuasa SPR oleh Dewan Rakyat. Pertama, dalam pindaan Perlembagaan Persekutuan 1960, artikel 114(4) untuk memastikan pegawai SPR yang dikira tidak melakukan tugasan dalam bidang kuasa dapat dipecat daripada SPR. Termasuk pindaan-pindaan lain, termasuk yang di mana tahun 2002 Perdana Menteri Malaysia sampai mewujudkan Putrajaya sebagai satu kawasan parlimen, dilulus dalam parlimen dalam satu usul. Jadi pertanyaan saya, bila masa perubahan pindaan dipersetujui oleh parti pemerintah dibuat, SPR kena ikut, kita kena akur. Tapi bila masa ada satu laporan jawatan kuasa pemilih diwakili oleh semua ahli parlimen daripada kedua-dua parti, diluluskan, SPR boleh jawab, oh tak perlu untuk laksanakan kesemuanya. Jadi ada kontradiksi yang besar di sini, dan saya desak kerajaan, kementerian, kalau nak menunjukkan sikap yang objektif dalam semua perbelanjaan yang dilunaskan ini, tak boleh hanya untuk pindaan yang hanya berpihak kepada kerajaan pemerintah, parti pemerintah sahaja terlaksana. Tapi bila di tahap ini, selepas demonstrasi bersih 2.0, saya bagi tahu Yang Berhormat Ledang, kami pun kalau boleh tak perlulah nak pergi berdemonstrasi, memang tak ada siapa yang nak kena gas pemberih mata. Tapi bila terpaksa, nampak daripada laporan, saya tengok sejarah beberapa pindaan berkali-kali dibuat dan semuanya diluluskan kerajaan parti pemerintah yang menggariskan kuasa SPR. Tapi di tahap ini, bila ada komitmen disuarakan oleh Perdana Menteri, tak, saya akan teruskan oleh pulau. Lepas ni you boleh kacau masa Kota Belud. Jadi terakhir poin saya nak habis dah. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih. Jadi pada saya minta pendirian daripada kerajaan di kala ini wajib memastikan SPR melaksana kesemua rekomendasi dengan had masa sebelum pilihan raya umum yang akan datang. Pada saya hari ini, Timbalan Pengerusi SPR kata SPR tak mungkin dapat laksana kerana banyak syur PSC di luar bidang kuasa. Kerana itu dalam PSC kita jemput pihak PDRM, KDN dan sebagainya, JPN untuk datang bersama, termasuk pejabat peguam negara. Jadi hari ini perlu ada jawapan yang menyatakan kesemua rekomendasi ini dilaksana oleh jabatan-jabatan kerajaan yang berkait. Kalau tidak, seperti apa pun yang dilakukan memang memberi sebab yang jelas untuk kita terpaksa menolak semua yang dibuat oleh kerajaan. Terima kasih Datuk Pengerusi.